Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada HRD yang sudi menjemput saya untuk sesi perkongsian ilmu siri 3 2021. So hari ini saya akan berkongsi tentang tata cara pengurusan audit dalam sistem pengurusan kualiti yang berkesan. So untuk makluman semua, kita dalam fasa kata pasca lah selepas kita dah audit ni. So tapi sebenarnya banyak lagi perkara yang kita perlukan. Terutama dari segi mengukuhkan kita punya perjalanan audit dari segi pelaksanaan sistem. Yang keduanya memperkasa kita punya audit dalam. Yang ketiganya dari segi structuring lah, MSP, semakan pengurusan, terutama yang melibatkan di peringkat PTJ dan juga di peringkat bawah-bawah ni. Kalau sebelum ni kita lebih fokus kepada peringkat MKU atas sebagainya. Tetapi sebenarnya nampak kelompongan tertentu yang kita boleh tengok balik, kita kongsikan nanti, terutamanya bila melibatkan audit dalam, lepas ni akan ada OFI. So langkah-langkah seterusnya kita perlu lihat balik. So pada hari ini saya akan bercakap tentang audit dalam. Saya tidak bercakap tentang klausa sistem pengurusan kualiti ISO 9001-2015. Sebab saya rasa benda ni telah diterangkan ataupun telah dibincangkan sebelum ni oleh Puan Syazwani dalam sesi yang lepas. So hari ini saya teruskanlah dengan bagaimana untuk kita menguruskan ataupun kita menjalankan audit dalam untuk sistem pengurusan kualiti yang berkesan. So sebenarnya sistem pengurusan kualiti ni dia banyak. Dia bukan sekadar 9001-2015, dia ada juga 14,000, dia ada juga ada 45,000. So dia banyak. Ada tanya soalan dah? Dalam semua pelaksanaan SPK tu, dia akan ada audit dalam. Dia akan ada audit dalam. So so audit dalam tu merupakan elemen penting bagi setiap pelaksanaan sistem pengurusan kualiti. Tak kisah 9001 ke, yang OSH punya ke, anti-bribery management system ke, ataupun environmental management system ke, 5S ke kan. Kalau kita tengok 5S, EXA, semua akan ada audit dalam. So nak audit dalam ni adalah satu aktiviti penting dalam semua aplikasi ataupun dalam kita melaksanakan sistem pengurusan kualiti. So saya sharekan slide saya lah. Okay, so saya perkenalkan diri saya lah. Saya TS Amirul Firdaus bin Zillah. Saya merupakan, bagi tak kenal, saya merupakan pustakawan kanan di Pejabat Pustakaan Pusat Ilmu, dan juga saya merupakan jurulatih audit yang diiktiraf oleh SIRIN untuk ni. Saya juga merupakan fasilitator bagi sistem pengurusan kualiti di UMK, dan saya juga terlibat dalam membantu PTJ dalam bangunkan inilah. So kita selama ni kita agak bukan tertekan lah, kita agak pack sebab masa terlampau singkat, dan dalam tempoh setahun ni kita boleh membaiki lah banyak perkara terutama dari segi prosedur kawalan dokumen dan sebagainya, juga pengurusan audit dalam di peringkat PTJ. Okey, so apa yang saya akan bincangkan hari ini adalah konsep audit. Konsep audit, apa itu konsep audit? Sebenarnya audit ni tidak lari daripada konsep-konsep yang ada contoh di UMK dalam audit dalam, integriti dan sebagainya, OSH dan sebagainya. So tidak lari. So kita dah biasa sebenarnya dengan audit ni. Cuma sama ada kita jadi auditor ataupun jadi auditee. So saya akan bercakap sekarang ni dari segi auditor. So bercakap segi auditor. So anda boleh faham bagaimana auditor melaksanakan konsep audit atau melaksanakan audit secara bagaimana cara dia tackle dan sebagainya, cara dia cari penemuan, bagaimana dia buat laporan dan sebagainya. So hari ini, so bila anda tahu ni, anda tidaklah nanti bila anda di audit, anda tahu dah bagaimana nak tackle, sebab dia akan cari, dia ada teknik-teknik tertentu yang boleh digunakan dalam konsep audit. Okey, apa itu audit? So audit ni dia ada beberapa elemen. Yang penting ialah dia sistematik. So audit ni kena bersistematik. Yang keduanya bebas dan juga proses berdokumen. So apa-apa pun yang dilaksanakan dalam aktiviti audit ni perlu ada dokumen.
Perlu ada dokumen. Maksud dia berdokumen. Sama ada kita akan buat laporan, kita akan jumpa bukti, kita akan jumpa rekod untuk mendapatkan bukti audit. So nanti kita tengok apa perbezaan bukti audit dan juga kriteria audit. So dapat bukti dan kita buat penilaian ke atas bukti audit tu dan kita akan menentukan sejauh mana kriteria audit tu. Apa itu kriteria audit? Itu nanti saya akan terangkan selepas ini. So itu adalah audit. Audit ni maksud dia proses finding, dapatkan bahan untuk proses menyelidik atau proses mendapatkan atau proses siasatan ke apa ke untuk menilai dan sebagainya. Itu dinamakan proses audit. So secara sistematik, bebas, proses berdokumen, bukti audit dan kriteria audit. Ini 5 perkara penting yang perlu kita faham tentang audit. Satu, sistematik, bebas. Bebas ni memang maksudnya kita ni tidak terikat dengan apa nanti saya cerita. Proses berdokumen dan juga bukti audit serta kriteria audit. Okey, apa itu bukti objektif ataupun bukti objektif lah, bukti audit. So bukti objektif adalah satu maklumat, yang keduanya maklumat plus penentusahan. Maklumat tu ialah benda yang kita jumpa, maklumat yang kita dapat. So bila kita audit, kita akan jumpa sesuatu, itu adalah maklumat. Dan penentusahan, kalau penentusahan ni macam kita nak validate, kita nak membuktikan tu. So maksud dia maklumat dan bukti. Contoh ada 3 perkara yang kita akan dapat jumpa bila kita buat audit. Satu, bila kita jumpa dokumen, dokumen itu adalah maklumat. Dan pemerhatian itu adalah penentusahan. Penentusahan ataupun orang kata pengesahan lah terhadap pengesahan bukti. So dokumen plus pemerhatian. Lepas tu juga kita juga mendapat penyataan bila kita interview. Kita dapat maklumat tu dari segi penyataan, penyataan daripada interviewee. So itu adalah penyataan, maklumat dan juga rekod dia. So kita bila kita mendapat maklumat yang dikatakan oleh sesuatu orang itu, so kita nak tengok rekod dia. Kalau dia kata kita punya KPI tahun ni memang 85%. So mana rekod dia? Mana rekod dia? Mana bukti dia? So penyataan, rekod. Penyataan tu maklumat, cara kita mengesahkan dia ialah kita tengok rekod. Yang ketiga ialah kita jumpa rekod. Kita jumpa rekod, kan? Kita jumpa rekod bahawasanya dia kata dia ada rekod, kan? Kita jumpa rekod. So apa bukti fizikal dia? Fizikal dia mungkin dalam bentuk CD, gambar, video. Contoh dia kata prosedur kita telah menerangkan kaedah ataupun kaedah mengakses pangkalan data di perpustakaan, contoh dia. So itu adalah rekod. So apa bukti fizikal dia? Bukti fizikal dia mungkin kita boleh nampak CD dia ke ataupun dalam laptop ke dan sebagainya yang kita nampak. Bukti fizikal dia yang kita nampak. Sama juga dengan rekod. Rekod dia kalau kita ada rekod, contohnya rekod kata bilangan pelajar yang graduate ability, maksud dia 80%. So apa bukti fizikal dia? Apa dokumen yang kita ada? So itu objektif quality atau bukti objektif ataupun bukti audit. Yang keduanya program audit. Program audit ini merupakan satu set atau lebih audit yang dirancang untuk satu rangka waktu spesifik yang mengarah kepada satu tujuan yang spesifik. So program audit ini merupakan satu proses audit, satu plan program audit yang yang kita rangka untuk kita dapatkan satu. So biasanya program audit ni kita dah ada setahun. Contoh macam audit dalam di UMK, mesti dia dah ada jadual tertentu dah. Mesti ada jadual tertentu berdasarkan mandat yang diberikan. So kena ingat audit ni kena ada mandat. Apa-apa pun audit kena ada mandat. Contoh macam mandat kita datang daripada MKU contoh dia. Sama juga audit dalam, saya rasa dia ada jawatan kuasa dia yang dicek oleh yang Naib Chancellor untuk menjalankan audit masuk ke UMK. So audit ni merupakan satu program audit. Program audit ni macam setahun boleh, sebulan boleh, seminggu boleh, kan? Itu adalah program audit. Dan jenis-jenis audit. So dia ada 3 jenis audit. Satu audit pihak pertama, yang keduanya audit pihak kedua, dan ketiganya ada audit pihak ketiga. So audit pihak ketiga ni, audit pihak pertama, contoh macam kita lah audit. Kita sendiri audit. Contoh dia macam perpustakaan, ada audit dalam dia. So kami sendiri audit. Ada pihak kedua pula. Pihak kedua ni ialah orang lain audit. Contoh dia
universiti punya audit kita punya organisasi ataupun kita punya jabatan. Contoh dia CCI, audit library. Contoh Dan audit pihak ketiga adalah audit yang luar daripada organisasi, iaitu audit contoh dia macam SIRIM, Deloitte Register, atau kalau tu MPC kan, kalau dalam FIS MPC dan sebagainya. Okey, prinsip-prinsip audit ini kena kita faham jelas. Bila melaksanakan audit ni, ini adalah tidak lari daripada kita punya credibility sebagai auditor. So yang pertama kita perlu ada integriti. Integriti tu kena jelas, kita kena faham satu duduk perkara dan kita tidak terikat dengan emosional dan sebagainya. Yang keduanya pembentangan yang adil. Ketika kita membentangkan bukti dan sebagainya, itu adalah berdasarkan fakta yang kita jumpa, yang kita kaji dan juga kita selidik dan kita jumpa. So kena ada pembentangan yang adil. Yang ketiga adalah layanan profesional, kita tidak terlibat dengan mana-mana, contoh dia bila kita pergi ke PTJ mana ke, kita akan terikat dengan membawang ke dan sebagainya. So kita perlu, auditor ni perlu bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dia. Dan keempat, kerahsiaan. Ini sangat penting sebab bila kita audit, kita akan jumpa banyak perkara yang sebenarnya memang salah, kan mungkin orang tak perasan dan mungkin itu adalah memalukan ataupun merupakan boleh memalukan atau menjatuhkan imej satu organisasi. So itu kerahsiaan tu memang kita perlu jaga. Kalau kita jumpa, kita perlu ni. Just kalau anything kalau betul-betul salah sangat pun kita akan masukkan dalam kita punya dapatan. So yang kelima, bebas. Bebas ni susah sikit kalau kita buat audit yang pertama tadi, pihak pertama contoh dia macam kita dalam satu organisasi kan. So kita kena cari auditor yang betul-betul bebas. Kalau tak bebas sangat pun 70% bebas pun tak apa dah. Okey, yang keenam adalah pendekatan berasaskan bukti. Di mana pendekatan berasaskan bukti ni maksud dia kita apa jua kita punya action ataupun kita punya cadangan mestilah berasaskan bukti. Bukti yang ada. Dan juga yang ketujuh berkaitan juga pendekatan berasaskan risiko. So untuk makluman 9001-2015 kita punya sistem pengurusan kualiti ni dia punya perbezaan dengan 2018 yang ketara adalah 2008 adalah dengan 2016 ni perbezaan yang ketara adalah dari segi pendekatan pengurusan risiko. So kalau anda perasan sekarang ni dalam klausa 6 ke kita akan bincang tentang pengurusan risiko. Dan untuk yang seterusnya adalah lebih sesuai prinsip-prinsip audit yang perlu kita ada adalah sesuai dan lebih fokus. Sesuai ni maksud dia adaptability, kita boleh sesuaikan dengan keadaan dan lebih fokus. Fokus tu kalau kita tengok skop kita tahu. Inilah kita nak cari. Kita jangan cuba cari benda lain selain daripada skop. Yang seterusnya adalah fleksibel, lebih fleksibel. Maksud dia kita fleksibel. Maksud dia bila kita jumpa tu kita cuba bila auditi kita datang jumpa kita atau menerangkan sesuatu perkara, kita fleksibel untuk menerima dia. Itu penting. Yang seterusnya adalah audit ni susah untuk audit gabungan. Audit gabungan ni ada banyak lah. Contoh dia audit ni boleh digunakan untuk audit-audit lain. Contoh kalau contoh dia OSMU je. OSMU kan, pendekatan dia sebenarnya sama je. Kalau OSMU tu kalau tengok klausa pun sama je. OSH punya tu kan yang sijil OSH 45,000 tu. Dia sama je. Dia punya elemen kan. So apa-apa prinsip audit pun dia boleh digunakan. Contoh dia macam audit dalam pun dia punya pendekatan pun sama je sebenarnya. So audit gabungan. Untuk makluman semua ISO 9 untuk SPK sistem facility dia ada juga konsep audit gabungan yang betul-betul integrated. Contoh dia macam IMS, integrated management, di mana untuk universiti ni kita boleh laksanakan sistem pengurusan kualiti yang integrate. Contohnya IMS kita yang sekarang kita buat ni ISO 9001-2015, kita boleh juga gabung dengan OSH tu yang 45,000, lepas tu yang environmental management system so boleh gabung 3 so auditor tu boleh orang yang sama saja. Auditor tu boleh orang yang sama. So macam sesiapa yang biasa dilatih untuk auditor biasanya dia boleh digunakan untuk audit-audit yang lain. Okey, seterusnya ini yang kita nak terangkan lagi. Objektif audit, tujuan audit dijalankan seperti menilai keberkesanan sistem pengurusan kualiti, dibangunkan sama ada mencapai objektif ditetapkan. So objektif audit tu apa dia?
So kita nak kaji apa dia. Kita sebenarnya objektif audit ialah untuk kita memastikan bahawasanya kita dapat melihat satu pelaksanaan sistem pengurusan kualiti itu dilaksanakan mencapai objektif ditetapkan. Contoh macam objektif ISO kita, pertama ialah pembangunan program akademik kan, postgrad undergrad. Yang keduanya postgrad, yang ketiganya sokongan. So itu adalah tujuan audit untuk menilai keberkesanan sistem pengurusan kualiti yang digabungkan sama ada mencapai tak objektif ditetapkan. Yang keduanya skor audit. Skor audit tahap atau sepadan sesebuah audit yang dilaksanakan oleh juru audit. Apa tahap apa sepadan kita? Tengok balik skop tadi tu. Skop dia apa dia? Kalau skop tadi 3 tadi, so apa kita nak tengok? Apa kita nak tengok? Apa kita nak tengok? So kita tak boleh dah kalau benda tu berkaitan dengan teritori orang lain, kita tak boleh langkau. Dan juga kriteria audit. Kriteria audit ni maksud dia kepatuhan terhadap sesuatu perkara. Contoh dia macam polisi, prosedur, yang boleh dijadikan sebagai rujukan perbandingan terhadap bukti audit. Bila kita dapat sesuatu bukti, kita kena rujuk kepada punca kuasa. Kriteria audit ni saya boleh tafsirkan sebagai punca kuasa. Punca kuasa sesuatu amalan ataupun proses dalam organisasi, pengurusan organisasi. So dia bentuk sama ada polisi ke, prosedur ke, garis panduan ke, ataupun arahan ke, memo ke, itu adalah kriteria audit. So kalau ada arahan, adakah pelaksanaan proses dan sebagainya mengikut arahan yang telah ditetapkan. Itu adalah kriteria audit. Kriteria audit ni saya selalu tafsirkan sebagai punca kuasa lah. Okey, keboleh laksanaan audit. So untuk makluman ada masanya audit tak boleh laksanakan berdasarkan beberapa sebab. Contoh macam baru ni COVID dan sebagainya. Audit tak boleh laksanakan. So auditor perlu tengok, perlu pandai untuk menentukan sama ada sesuatu audit tu boleh dilaksanakan atau tidak. Pertama mengambil kira faktor-faktor berikut. Satu, maklumat yang cukup dan sesuai untuk merancang audit. Maksud dia kita tahu macam untuk auditor dia perlu tahu apa skop objektif audit di setengah tempat. Yang keduanya kita perlu dapat kerjasama daripada auditi. Kena kerjasama daripada auditi dan juga kita perlu ada masa dan sumber yang cukup. Contoh dia masa yang dia perlukan untuk ni. Contoh macam COVID baru ni. Kita terpaksa tunda kalau kita tak ada di kampus contoh dia. Kan? Ataupun kita tak ada masa. Tak ada masa untuk membantu auditor dan sebagainya. So auditor perlu faham pertama maklumat yang cukup. Maksud dia perlu dapatkan maklumat yang penting tentang pelaksanaan sesuatu SPK di setengah tempat. Yang keduanya dia kena pastikan kerjasama yang cukup daripada auditi. Maksud dia bila sebelum audit dijalankan dia perlu tahu banyak perkara. So kerjasama tu sangat penting daripada auditi. Yang ketiganya masa dan sumber yang cukup. Masa ni contoh dia tadilah, lepas tu sumber tu mungkin tempat tempat audit, keperluan audit, peralatan dan sebagainya. So jika audit tidak dapat laksanakan, satu alternatif harus dicadangkan kepada pelanggan. Audit dalaman atau luaran melalui perbincangan dengan auditi. So kalau sesuatu audit tidak dapat buat, kita boleh bincang sama ada kita perlu tunda ke atau perlu kita buat alternatif lain ke dan sebagainya. Okey, ini adalah tanggungjawab dan kuasa pengurusan pasukan audit. Secara amnya tanggungjawab pengurusan audit ni dia adalah kepada bahagian audit pihak ketiga lah, contoh macam SIRIM, bukan juru audit persediaan. Tapi dalam konteks kita ni di UMK, kita punya pengurusan audit kita adalah di bawah PPQ. So PPQ tentukan siapa ketua audit, siapa auditor, bagaimana latihan dibuat. So itu adalah tanggungjawab pengurusan pasukan audit. Pengurusan pasukan audit ni bukan pasukan audit tu. Maksud dia yang atas pada dia. Dan keduanya, juru audit perlu maklumkan bahawasanya program audit dipantau di semak kala. So maksud dia ada satu lagi di atas kita tu, atas pasukan audit tu yang melihat kita punya dapatan dan sebagainya. Kan? Selama ada kita dari segi latihan kita cukup atau tidak, qualification kita cukup atau tidak, dan juga kita punya hasil audit, yang cara kita kerja audit ataupun cara kita melaksanakan audit pun diperhatikan oleh jawatankuasa ni. Dan jawatankuasa ataupun pihak yang terlibat, contoh macam PPQ ataupun MKU.
Dan seterusnya juru audit harus menyediakan input untuk peningkatan program audit. So maksud dia juru audit ni, dia perlu selepas dia audit, dia perlu tengok balik cara kaedah yang digunakan, adakah berkesan atau tidak. Lepas tu bagaimana penilaian yang dibuat, adakah training, bagaimana keperluan untuk perbaikan dari segi training dan sebagainya pada masa akan datang. So dia perlu tengok perkara tu. Okay, ini adalah tanggungjawab ketua juru audit. So macam saya dengan Puan Syazwani memang kami telah dilatih lah, dilatih ni sebab sebanyak 5 hari kita orang pergi kursus juru audit. Memang kita di setiap masa akan ada quiz, ada exam, ada test dan sebagainya, dan akhirnya ada exam. So kita memang dilatih untuk cari bukti objektif dan sebagainya. So antara kuasa yang diberikan kepada juru audit ialah mencari dan memeriksa bukti objektif. Itu kuasa yang diberikan. Apa biasa kuasa dan tanggungjawab? Kuasa ni ialah apa yang kita boleh buat. Tanggungjawab ni apa yang perlu kita buat. Dan kuasa ketua juru audit juga adalah mengeluarkan cadangan untuk melaksanakan tindakan betulan. So kalau kita dah jumpa sesuatu perkara yang contoh dia macam NCR, nanti saya bincang apa NCR dan sebagainya, so kita boleh keluarkan cadangan untuk melaksanakan tindakan betulan. Dia ada dua situ, pembetulan dan tindakan betulan. Pembetulan tu ialah serta-merta kita betulkan keadaan. Kalau tindakan betulan tu ialah langkah pencegahan untuk mengelakkan berlakunya sesuatu masalah. Dan juga kuasa juru audit adalah untuk membatalkan pelaksanaan audit. Contoh dia macam kita datang ke audit tapi kita dapati auditi kita tak bersedia langsung. Tak bersedia langsung dari segi sumber, masa dan sebagainya. So kita boleh ketua juru audit berhak atau memiliki kuasa untuk membatalkan pelaksanaan audit. Dan seterusnya untuk melakukan audit susulan. So kalau kita dapati ada kelompongan ataupun ada masalah dari segi finding yang pertama dan sebagainya, so kita boleh minta untuk mengadakan audit susulan. So apa yang perlu dibuat untuk menjalankan kuasa yang kita telah berikan tadi. So pertama kita menyediakan notis yang cukup berkenaan dengan audit itu sendiri. So kami kena keluarkan notis. Contoh dia macam juru audit, kalau pergi tempat lain dia perlu bagi notis awal. Contoh dia seminggu awal ke kan, untuk kita datang untuk bagi audit itu bersedia. Dan juga menentukan kedudukan kepatuhan. So kita perlukan sediakan program audit, kita punya plan dan sebagainya untuk memastikan apa yang kita nak tengok. Ataupun apa yang kita nak tengok organisasi itu ataupun sesuatu auditi kita tu patuh kan. Dan juga mengenai pasti menggambarkan dengan kategori ketidakpatuhan. Ini kalau kita dah pergi ke site dan kita dapati ada banyak perkara-perkara yang non-conformity dan non-conformity conformity maksud dia ketidakpatuhan. So kita kena pasti, kita kena cerita betul-betul apa yang mereka tak patuh dan kita perlu kategorikan dia sama ada major ke minor dan sebagainya. Dan berkomunikasi secara terbuka dan jelas sebarang isu. So editor ni perlu bukan outspoken, dia perlu terbuka. Maksud dia bila bercakap tu dia tak perlu takut-takut, dia perlu jelas, nyatakan apa sebenarnya masalah dan sebagainya. Dan juga kalau ketika mengadakan cadangan ataupun mengutarakan cadangan. So kita perlu jelas apa yang kita nak. Jangan biarkan auditi kita tidak faham tentang apa isu yang kita telah timbulkan atau isu yang kita cuba sampaikan. Okey, ini saya rasa ramai yang tak tahu tentang tanggungjawab dan kuasa auditi. Ini saya nak cerita sebab saya sebelum ni pun saya tak tahu sangat, tetapi bila dah jadi audit ni, bila kita bincang diajar oleh Sirim dan sebagainya, rupanya ada auditi pun ada kuasa. Auditor kuasa. Yang kita boleh pakai selepas ni lah kalau dekat UMK. Kan sebelum ni kita tengok ada bunyi-bunyi belakang dan sebagainya kan, mempertikaikan auditor dan sebagainya. So ini kuasa-kuasa yang auditi ada. Lepas ni siapa nak tanya boleh tanya dekat chat. Pertama adalah tidak menerima seseorang juru audit tertentu. Tidak menerima. Maksud dia kuasa auditi ni dia boleh tak terima audit tu. Contoh kita dapat senarai audit, tiba-tiba kita rasa orang ni akan bias kepada kita. Orang ni memang ada masalah konflik dengan kita nanti. Kan? Konflik interest atau sebagainya lah. So kita boleh tolak audit tersebut. Itu kuasa auditi. Dan keduanya ialah mencabar secara berfakta penemuan audit. Maksud dia bila dah ada finding audit, you ada hak untuk mempertikaikan. Bukan mempertikai, untuk mencabar lah. Saya lebih guna mencabar daripada mempertikaikan.
Sebab dengan fakta maksudnya kalau kita ada fakta, kita rasa auditor tu salah, tafsir ataupun sebagainya, kita boleh cabar secara fakta penemuan audit yang dikemukakan. Untuk makluman yang baru ni pun saya ada buat waktu ketika audit datang SIRIM, saya ada cabar satu bukan FI lah, hampir kepada NCR yang berkaitan dengan kawalan rekod. Lepas saya terang kat dia, saya bagi tahu dia, barulah dia cuba tarik balik sebab dia jumpa dengan saya auditor tersebut. Dia jumpa saya, dah bincang, dia maklum bahawa saya antara yang terlibat dalam prosedur kawalan rekod, kawalan dokumen. So dia minta pendapat dan dia tarik balik cadangan dia. Cadangan dia adalah untuk sama ada NCR ataupun OFI lah, tapi OFI yang serius jugalah. Dan kuasa lain adalah auditi adalah membuat rayuan terhadap penemuan yang dipertikaikan. Itu kalau dah lepas bincang pun dah tak ada dah keluar report dan sebagainya, anda boleh merayu terhadap penemuan yang dipertikaikan, penemuan yang you rasa salah. Maksudnya selepas tu pun you boleh buat rayuan, boleh buat rayuan. Dan juga tanggungjawab kuasa auditi adalah menentukan tindakan pembetulan. Saya bagi tahu tadi kita ada dua perkara, satu pembetulan. Pembetulan ni saya nak bagi contoh macam mana kalau kena saman, you bayar saman, itu adalah pembetulan. Kan? Kalau tindakan pembetulan adalah contoh saman you tu adalah lesen tak bawa. So next time you kena pastikan you bawa lesen. Itu adalah tindakan pembetulan. So pembetulan ni adalah serta-merta punya correction. Tindakan pembetulan adalah tindakan pencegahan untuk memastikan isu atau sesuatu perkara tidak berlaku. Okey, untuk tanggungjawab auditi perlu peruntukan sumber lah yang cukup untuk audit. Contoh dia macam tempat, allocation masa, kalau ada penggunaan teknologi, kalau ada perlukan printer. Yang keduanya membenarkan juru audit mengakses bukti objektif yang diperlukan. So juru audit perlu dibenarkan untuk akses bukti. So apa kata kalau melibatkan rahsia dan sebagainya. So anda boleh juga bagi akses tetapi dengan keadaan terhad. You tak boleh lah photo state dan sebagainya. You just bagi dia akses masuk sistem dan sebagainya, tunjuk saja. So auditor ni tahu dia punya had dia. Dan memastikan auditing memberi kerjasama pada juru audit, betul lah. Maksudnya kalau kita ketua bahagian, ketua ni, maksudnya kita anak-anak buah kita pun, kita perlu bagi arahan supaya mereka bekerjasama kepada juru audit. Dan berkomunikasi dengan jelas dan terbuka dengan juru audit. Macam tadi, juru audit pun terbuka. Lepas tu auditi pun patut terbuka lah ketika bercakap, ketika mengutarakan sesuatu pendapat. Dan seterusnya menyemak penemuan audit dan mengambil tindakan seterusnya. So kalau ada audit penemuan audit, contoh di NCR dan sebagainya, jangan ambil masa untuk mengambil langkah pencegahan ataupun langkah tindakan pembetulan. Ambil masa yang lama sebab apa, dia akan efek untuk next audit dan sebagainya. Okey, pemilihan juru audit ini secara amnya boleh merancang audit dan sebagainya, mewakili pasukan untuk komunikasi. Ini adalah ketua pasukan macam ketua saya, ketua juru audit. So kalau macam kita buat amalan sebelum ni, setiap pasukan audit yang contoh pergi HEPA dan sebagainya, dia ada ketua-ketua dia. Ketua-ketua dia akan mengkoordinasi proses audit di setiap PTJ tu. So mewakili pasukan untuk komunikasi dengan pelanggan audit, auditi. Kalau auditi ada nak minta satu pun, mungkin dia boleh minta melalui ketua audit. Lepas tu membimbing dan beri arahan kepada ahli pasukan yang dilatih. Membimbing dan memberi arahan kepada ahli pasukan yang dilatih. Contoh dia macam di peringkat yang pertama ni, contoh dia dalam ni kita lantik seorang auditor baru kan. So kita perlu latih mereka tentang kaedah-kaedah yang betul untuk membuat auditing. Seterusnya adalah mengutubi pasukan untuk buat kesimpulan. So bila audit kita dah dapat finding dan sebagainya, biasanya akan ada mesyuarat bersama tim lah untuk bincangkan penemuan-penemuan yang berlaku. Sebab kadang-kadang kita audit berpecah-pecah. So kita kena kumpul untuk dapatkan satu solution ataupun satu kesimpulan ataupun satu kesimpulan ataupun dapatan rumusan yang boleh kita bawa kepada auditi. Dan mengelak menyelesaikan konflik. Contohnya ada pertikaian antara auditor dan juga di bawah kita tu. So kita perlu masuk campur lah untuk menyelesaikan konflik atau boleh menjadi orang tengah lah untuk ni. Dan juga kita boleh buat keputusan
sama ada apa keputusan yang kita nak buat untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan menyedia dan menyediakan laporan so itu adalah memang tugas ketua auditor lah. Dan kriteria yang harus dipertimbangkan bila ketua pasukan adalah ilmu pengetahuan dan kemahiran, so perlu ada CJ dan sebagainya, kemahiran merancang, kemahiran komunikasi, kemahiran pengurusan, kemahiran audit dan tiada kepentingan diri. Itu saya cakap dah, kalau di pihak audit pertama biasanya kita ada masalah sebab kita juga ahli organisasi tersebut, ahli jabatan tersebut. Tapi kalau boleh kita kena letak kepentingan kita kena buang kepentingan diri kita tu. Mungkin sebab tu kita kata kalau nak lantik auditor, kita perlu lantik mereka yang walaupun mungkin di ketua bahagian dan sebagainya mungkin yang kurang sikit lah kan, yang boleh memperhalusi banyak perkara yang kita yakin dia ni ada credibility, ada integrity kan, yang mampu mencari yang ada ilmu, yang boleh bercakap dan sebagainya. So tiada kepentingan diri tu susah sikit nak jawab kalau untuk yang pihak pertama punya auditor ni. Sama juga jurul audit perlu faham prinsip-prinsip audit, prosedur teknik. Nanti saya terangkan sedikit. Sistem pengurusan dan dokumen rujukan. Sama juga kalau rekod dia kena tahu, prosedur pengurusan dia kena tahu, situasi organisasi. Apakah berlaku organisasi itu? Adakah organisasi itu organisasi baru? Kan, baru 2 tahun, 3 establishment dan sebagainya. Dan juga jurul audit perlu fahamlah tentang undang-undang, peraturan yang guna pakai, dan lain-lain keperluan berkaitan dengan disiplin berkaitan. Contoh macam kita berkaitan dengan education. So auditor yang datang tu perlu faham tentang education. Education punya ni, bagaimana dengan MQA-nya, hubungan kita dari segi penarafannya, convocation-nya. So dia kena faham pada dasarnya kena faham. Dia bukanlah ahli dalam education juga, tetapi dia perlu faham. Dia perlu faham. Mungkin sebab dia dah banyak kali audit tempat yang sama, tempat yang seumpamanya ke, contoh dia pernah kat USIM, dia pernah kat UUM. Itu adalah orang yang boleh dijadikan sebagai juru audit. Dari segi perwatakan, ini adalah baik dan buruk lah. Kalau sepandai perwatakan auditor yang baik adalah diplomasi dan sebagainya. Ini saya rasa you all pun boleh tahu, boleh baca. Dapat menganalisa, tidak berat sebelah, berminat. Itu paling penting lah, auditor ni kena minat. Tak minat, you akan rasa benda ni membebankan. Dan juga perwatakan auditor yang tidak baik ataupun lemah ialah mudah terpedaya, tidak berdisiplin. Maksud dia masa tu kena jaga waktu dalam auditor. Lepas tu mudah putus asa, bila you dah give up, mungkin you gaduh, you tak jumpa dan sebagainya, you rasa give up dan sebagainya. Lepas tu bersifat sinis, itu pun kita tak boleh. Kita bila masuk je dalam auditor, kita duduk peli-peli dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang baik. Mudah terpengaruh. You terpengaruh dengan cerita-cerita, contoh dia staff ni cerita benda lain, dia cerita benda lain kan. Dan mencari keburukan. So bila kita masuk tu untuk cari keburukan, itu bukanlah satu attitude auditor yang bagus sebab kita dah tahu dia ada masalah. So kalau kita dah tahu ada masalah, sebenarnya kita dah ada konflik interest kan. So kita tak boleh sebenarnya audit. Kita tak boleh cari keburukan. Kita datang, kita nak tengok compliance, bukannya kita nak cari keburukan, dan kita perlu nasihat. So kita tak nak mengelakkan konflik, kita tak boleh mencari keburukan. Suka berhujah, maksud dia tak habis-habis dia nak menang kan dan sebagainya. Itu bukan perwatakan etika sebenar. Tadi saya terang secara ringkas tentang perwatakan auditor. Boleh nampak Okey. Dalam satu keadaan terdapat juga audit jarak jauh untuk makluman semuanya. Sebelum tahun 2018 kalau tak ada saya memang audit tidak boleh dibuat secara ICT ni. Maksudnya tidak boleh dibuat secara remote audit. Macam kita buat, kalau perasan waktu kita buat audit yang pertama itu, audit kecukupan audit pertama ISO 9001-2015, kita guna audit jarak jauh, remote audit. Dan untuk makluman juga, perpustakaan pun, kami pun untuk audit yang lepas, audit SIRIM, kita menggunakan pendekatan ini, audit jarak jauh. Dan hasil dia memang bagi saya tak cukup baik lah. Bukan tak cukup baik, maksud dia susah sikit. Dia terlampau susah, memang susah kalau buat audit jarak jauh ni. Tetapi audit jarak jauh ni telah dibenarkan oleh bukan SIRIM, ISO, International Standard Office dan sebagainya, di peringkat dunia pun dah benarkan, dan dia dimasukkan garis panduan ni dalam ISO 19,000 ni 19011 dalam klausa A16 di mana
kita boleh guna ICT ni untuk mengumpul maklumat, menduga orang yang diaudit dan lain-lain. Bila kaedah audit muka tidak mungkin dilaksanakan atau dikendaki. Contoh dia macam kita berlaku ketika pandemik. Bila ketika pandemik hari tu, kita memang agak struggle lah untuk melaksanakan audit. Macam kami pun di library, kita ambil masa lebih kurang sebulan untuk standby bukti, masukkan dalam drive, kita bagi kat dia dan sebagainya. Lepas tu bila ketika berlangsungnya audit, kita terpaksa tunjuk pakai handphone, ruang-ruang tertentu, kita kena sediakan video, video 2 minit, dia minta esok kita sediakan video dan sebagainya. So agak susah. Walaupun susah, tapi ia telah dibenarkan oleh pihak ISO, ISO international lah. Dan terdapat 2 senario umum, audit jarak jauh di lokasi audit, on-site remote audit. Juru audit berada dalam organisasi dan mengaudit orang, aktiviti atau proses yang berada di luar lokasi audit. Maksud dia diguna dalam, tapi contoh dia UMK ada site lah contoh dia mungkin kita tak ada kapal dan sebagainya. Mungkin UMT lah sebagai contoh. Dia kata dia nak audit pengurusan kapal dan sebagainya kan. Kapal laut dan sebagainya. So dia boleh ambil gambar dan sebagainya lah. Dia duduk dalam on-site remote audit. Dia duduk dalam kawasan kita, dalam UMK. Tetapi kawasan yang kita nak buat tu, dia berada di luar. Itu yang pertama. Yang keduanya audit jarak jauh. Ini off-site remote audit. Maksud dia juru audit tidak berada pun dalam UMK ni. Maksud dia audit tu memang dekat rumah dia. Macam kami hadapi lah, dia off-site remote audit. Ataupun audit jarak jauh di lokasi audit ni, contoh dia macam dia berada dalam ni, tetapi dia nak akses file ataupun dia nak tengok keadaan yang berlaku di jeli, contoh dia. So jauh. So dia nak pergi tak berbaloi ataupun tak sempat masa dan sebagainya, mungkin dia boleh laksanakan audit jarak jauh. Okey, ini adalah yang diterangkan dalam 19 tu lah. Interaksi sama manusia, dia ada bagi panduan dia sejauh mana pelibatan jalur audit. Antaranya kalau dekat lokasi on-site, dia boleh menjalankan temu ramah, melengkapkan senarai semak soal. Sekarang ni pun boleh pakai Google Form dan sebagainya. Ni kalau on-site kan. Kalau jarak jauh pula, dia boleh memerhatikan kerja jarak jauh. Sebab kita ada tengok satu video yang dibuat oleh TLDM. TLDM ni dia tunjukkan bagaimana dia melaksanakan proses-proses kerja yang ada kat TLDM tu. Waktu kami dalam kursus, dia tunjukkan bagaimana dia bawa handphone tu pergi tunjuk. Macam ni cara kerja dia, macam ni cara kerja dia. So itu pun boleh. Lepas tu melakukan penyemakan dokumen. Ini biasanya kalau kita dah pakai Google Drive, kita boleh semak sama-sama lah. Kan? Macam kita biasa baru ni, dia akan tanya, mana ni, yang mana tu, folder mana. So itu adalah salah satu cara kaedah audit jarak jauh. Dan juga interaksi tanpa manusia. Ini kalau interaksi tanpa manusia, dia boleh tengok sendiri lah. Kan? Kita pakai Google Drive, dia boleh tengok sendiri. Lepas tu kalau kita benarkan, ini jarang berlaku lah. Kalau kita benarkan di access CCTV contoh dia. Dia tak nak ganggu kita, tapi dia tengok CCTV. Kan? Pun boleh. Itu kalau kita benarkan. Lepas tu menganalisis data. Data tu pun dia boleh. Itu bantu sama-sama bantu. Tapi kalau dia buat dekat on-site, dia boleh tengok sampel. Kan? Dia boleh tengok dia buat lawatan. Dia boleh tengok sendiri kerja yang dia buat. Tidak menggunakan medium teknologi dan sebagainya. Okey, kebolehsanaan dan penilaian risiko bagi audit jarak. Walaupun begitu, ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Pertama, kerahsiaan, keselamatan dan perlindungan data. Sebab tu, kita boleh nasihat auditor tu kalau kita tak setuju untuk buat secara remote. Kita kena ni, sebab apa? Atas dasar kerahsiaan, keselamatan dan perlindungan data. Yang keduanya, penggunaan ICT. Bila melibatkan remote ni, penggunaan ICT sangat penting. Dan orang dalam organisasi lah. Orang organisasi pun penting. Kita kena tahulah sama ada orang tu ada tak dekat organisasi tu. Kan? Takut dia pun duduk kat rumah dan sebagainya. Dan juga tengok kompleksiti dan jenis audit lah. Kalau audit kecukupan hari tu kita bolehlah buat secara online. Tapi bila audit kedua diorang terpaksa turun. Diorang terpaksa turun sebab apa? Dia nak cari lagi bahan-bahan sebab universiti baru. Organisasi baru yang baru buat. Macam kami dah lama Macam kami di library dah lama. So dia boleh buat online sebab apa? Dia sebelum ni dah datang lah. Kebetulan pula kalau dia punya auditor tu auditor yang sama. Itu tak ada masalah. Yang ketujuh dalam mengesahkan analisis risiko dengan pengurus program audit. Contoh dia macam PPQ contoh dia. So kalau dia kita boleh buat analisis risiko tapi
ngurus program audit tu boleh bantu kita dan sebagainya. So kalau boleh buat tu tak ada masalah. Sebab apa? Ada satu tempat auditor ni perlu buat analisis. Kena buat perkiraan. Okey, so komponen kedua adalah dari segi perancangan audit. So untuk makluman semuanya, audit ni banyak tahap dia. Pertama audit dalam lah. Audit dalam ni contoh dia macam audit yang dalam setiap bahagian kena ada. So saya rasa dekat UMK depan ni saya akan bantu juga untuk strengthenkan balik kita punya audit dalam di setiap PTJ dan sebagainya, terutama dari segi teknikal lah, dari segi isu-isu bagaimana nak buat laporan. Sebab baru ni yang lepas ni kita nampak banyak lah pelumpungan tertentu yang terutama dari segi finding, lepas tu cara buat laporan, ada timbul isu yang telah dibangkitkan. Dan juga credibility auditor tu sendiri. So kita kena tengok balik. So peringkat pertama kita akan terlibat dengan audit kecukupan. Ini yang dipanggil audit peringkat pertama. Kalau anda perasan yang pada bulan 1 itu, bulan 1 itu audit kecukupan, seorang je dia akan audit. Apa itu audit kecukupan? Audit kecukupan ni adalah audit memastikan bahawasanya sebelum audit kedua dibuat, beberapa perkara penting dalam elemen ataupun komponen klausa ataupun klausa MS 9001-2015 dipatuhi. Contohnya lah, dia kata okey, dia nak tahu ada tak kontak organisasi. Contoh ada tak KPI, ada tak penubuhan jantan kuasa ni, ada tak unit yang bertanggungjawab untuk ISO. Dia akan cek dulu. Yang keduanya, ada tak dashboard risiko, ada tak dashboard risiko, ada tak penubuhan audit dalam. So dia akan tengok dulu perkara-perkara tu sebelum dia datang audit yang kali kedua. So cukup maklumat, cukup je komponen-komponen yang dia nak dalam ISO 9001-2015 ataupun dalam menu quality dan sebagainya, barulah dia akan datang, dia showkan untuk datang audit audit pematuhan, audit peringkat kedua lah. So audit peringkat kedua ni dia lebih rigid ataupun dia lebih detail. So biasanya kalau macam audit kecukupan tu mungkin sekadar seorang atau dua orang saja. Tetapi kalau untuk audit pematuhan ni, kalau untuk KUMK ni yang ada banyak fakulti, ada banyak PTJ dan sebagainya, dia perlukan assign banyak lagi auditor. Auditor, dan dia akan masuk detail. Dia akan masuk proses by proses. Proses by proses. So apakah peranan audit pematuhan ni adalah dia akan pastikan bahawasanya kita ada ni macam audit kecukupan, dia hanya akan cari isu concern. Tetapi audit pematuhan dia akan ada OFI, dia akan ada ACR. Itu dia punya hasil dia. Kalau audit kecukupan ni apa yang tak cukup dia akan bagi tahu. Dia suruh kita sediakan. Macam kami baru ni prosedur kawalan dokumen. Dia kata yang ni ada masalah sikit, terutama dari segi penggunaan term status, bukan klasifikasi. Klasifikasi. So dia suruh buang dulu. Sebab benda tu tak ada, orang kata tak ada polisi yang pegang benda tu. So itu dalam audit kecukupan. So kalau dijumpa lagi pada audit pematuhan, dia akan buat tu sebagai NCR kalau kita tak betulkan. Sebab benda tu tak penting, bukan tak penting, tak memenuhi syarat-syarat atau kriteria dalam MS 9001-2015. Dan juga audit pemantauan. Audit pemantauan ni contoh dia macam kalau kita dah dapat sijil, lepas tu barulah akan ada audit pemantauan dalam tahun. Untuk sijil, salaku sijil adalah 3 tahun. So selepas tahun kita dapat sijil, dia akan buat audit pemantauan. Lepas tu yang kedua pula pemantauan. Lepas tu baru ada persijilan semula. So dalam tempoh itu, dalam organisasi perlu ada audit dalam. Audit dalam ni dia ada dua lah. Satu yang audit yang untuk sijil, yang keduanya audit dalam. Audit dalaman kita lah yang ikut klausa 9 tu. Klausa 9. So audit dalam ni biasanya dia dilaksanakan sebelum audit kecukupan dan juga antara audit pematuhan dan pemantauan tu. Lepas patuh kita akan ada audit dalam lagi. Dia untuk lepas pematuhan tu kita kena buat lagi audit dalam kita. Tengok bahawasanya kita ready pula untuk audit pemantauan. Ini adalah contoh program audit. Contoh kita nak buat audit dalam contoh bila nak audit, bila audit. Kita letaklah kalau di contoh di library ni
kita assign beberapa orang auditor masuk melihat proses-proses terlibat. Contoh dia bulan Januari kan, untuk March tengok pula untuk proses-proses yang lain pun boleh sebab bergantung kepada PTJ lah untuk strengthenkan dia punya pelaksanaan SPK ni. So kena ada contoh program audit. Yang keduanya satu lagi ialah contoh program audit yang di-assign terus siapa terlibat. Contoh yang ni di-assign kan, Cik Ramli ni jaga pentadbiran dan perolehan kan, audit perolehan dan juga pentadbiran. Puan Sabariah akan cerita tentang maklum malangan. Ini saya cerita dari segi audit dalaman. Maksud dia you boleh assign lah 3 kali setahun ke 4 kali setahun ke, itu bergantung kepada mandat yang diberikan oleh jawatankuasa pengurusan universiti, MKU, jawatankuasa kualiti PTJ dan sebagainya. Okey, untuk melaksanakan audit, you perlu ada plan audit. Untuk you masuk dan sebagainya, you kena sediakan dulu plan audit. Ini contoh plan audit. Sama ada audit dalam ke, audit sirim ke, dia akan melaksanakan perkara yang sama lah. Dia akan tanya organisasi apa, bahagian jabatan mana kan, tarikh audit, lepas tu tujuan audit, lepas tu skop dia, kita tengoklah skop kita. Macam skop kita adalah pembangunan program akademik postgrad, pasca, lepas tu sokongan. Kan, itu kita punya ni. Lepas tu dokumen rujukan kita apa? Kalau ada manual quality. Sebab bukan semua PTJ ada manual quality. Tapi UMK ada manual quality. So itu adalah rujukan kita. Tapi rujukan utama kita adalah MS ISO 9001 yang seribunya tu, ataupun ISO punya lah. Dan kumpulan audit tu kita tentukan. Audit ni kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Ini adalah contoh plan audit. Nak buat ni kita kena buat as on lah. Nanti bila ada masa nanti ada peluang, sebab hari ni just sharing saja kan, dia bukannya hands on punya bengkel. Ini adalah contoh jadual audit. Jadual audit 9.30 sampai ada apa dan sebagainya. So kita kena tentukan satu tarikh masa, yang keduanya aktiviti yang kita nak buat. Contoh macam syarat pembukaan dulu. So dia nanti saya terangkan lagi apa detail-detail agenda yang perlu ada dalam syarat audit. So auditor. So kalau mana terlibat, kalau pecah kampus lah. Ini contoh jadual audit. Okey. Klausa 9.2 audit dalaman, ini adalah compliance kita. Kenapa kita perlu buat audit? Sebab dalam ISO MS ISO 9001/2015, dia menyatakan dalam klausa 9.2 audit dalam 9.2.1, organisasi dalam menjalankan audit secara berkala bagi menyediakan maklumat dan sistem pengurusan kualiti sama ada atau tidak. Satu, keakuran terhadap keperluan sistem SPK. SPK organisasi itu sendiri. So dia akan tengoklah objektif kualiti, dia akan tengoklah manual quality. Yang keduanya keperluan standard antarabangsa. ISO tu sendirilah dia akan tengok. Okay, yang ketiga ialah dilaksanakan, diselenggarakan. Maksud dia SPK kita ni dilaksanakan dengan baik. Itu dia punya maksud dia. Dan juga 9.2.2 dia cerita dah apa yang kita perlu buat. Satu, kita perlu merancang melaksanakan menyelenggara program audit. Yang keduanya menentukan kriteria audit dan skop bagi setiap audit. Lepas tu pilih juru audit. Lepas tu buat keputusan audit, laporkan pada pihak pengurusan yang relevan. Macam saya kata tadi, kita perlu ada mandat untuk buat audit. Dan kita juga ada satu lagi bahagian unit ataupun jawatankuasa yang kita perlu report. Kan? Yang ketiga adalah, yang seterusnya adalah membuat pembetulan, mengambil tindakan pembetulan sesuai. Seperti saya kata tadi, dia ada dua perkara situ, pembetulan, tindakan pembetulan. Pembetulan ni adalah serta-merta punya action. Tindakan pembetulan ni adalah langkah untuk mencegah isu itu supaya tidak terjadi. Tanpa kelengahan yang tidak wajar. Ini ada dalam ni. Kalau tiba-tiba lah kita minta kena NCR, lepas tu dia suruh tempoh 3 bulan, kita reply, dia akan charge kita atas klausa ni. Maksudnya auditor boleh charge auditi atas klausa 9.2.2E ni. Sebab kelengahan tidak wajar. Dan juga dalam klausa ni juga menyatakan mengekalkan maklumat didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan program audit. So maksud dia kena ada laporan lah. Kena ada laporan, kena ada bukti. Jangan laporan keluar, bukti tak ada. Itu kita pernah dengar sebelum ni. Jangan ada laporan keluar, bukti tak ada. Kan? So orang question kita punya dapatan. Okey, senarai semak auditor disadangkan menjadikan senarai semak sebelum audit dilaksanakan. Itu adalah yang paling penting ialah senarai semak. You kena buat senarai semak Senarai semak ni kalau siapa yang pernah jadi auditor di PQ itu, dia ada tunjuk cara senarai semak maksud dia ikut klausa lah. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita tengok, kita buat macam jadual dia.
So dia pentingnya senar semak dia lah untuk sediakan soalan penting yang perlu soal Yang kedua memandu hala tuju arah audit. Yang ketiga mengelakkan dari tinggal perkara-perkara penting yang perlu diaudit. Yang keempat membantu audit dilakukan mengikut masa ditetapkan dan memastikan audit dijalankan secara konsisten. Memang kalau dari segi masa ni memang rigid, bukan rigid straight sikit sebab kita auditor dia perlu berhati-hati bila ni kalau satu hari tu tak cukup kadang-kadang. So dia kena pandai lah. Dia kena tahu apa dia nak cari So macam kita dulu dekat dalaman macam saya cari dekat bendahari apa kita nak tengok bendahari yang tak patuh kan. So kita suruh bentang saja untuk dapatkan untuk melihat audit kecukupan maksud dia cukup tak cukup perkara-perkara yang akan dinilai oleh SIRIN nanti. So itu cara kita nak buat. So kalau kita nak audit semua ikut klausa yang ada dalam MS 9001/2015 seminggu pun tak cukup seminggu pun tak cukup. Memang banyak sangat banyak sangat. Tiap klausa tu banyak perkara yang diminta. Okey, senarai semak. Okey, so sebagai auditor kita boleh menggunakan satu pendekatan dia panggil konsep 4M. Konsep 4M ni adalah berdasarkan model pendekatan proses. Model pendekatan proses ni dia sebenarnya menggunakan satu metod dia panggil ni lah model pendekatan proses. Dia kalau setengah orang panggil turtle diagram. Ni turtle diagram. So kita nak cari contoh dia proses perolehan. Kita letak proses perolehan, kita jawab soalan yang ada dalam 4 perkara ni. Itu satu cara kriteria dan sebagainya, kompetensi. So dia ada bagi 4 So dia akan merangkumi man, siapa yang melaksanakan, staff dan sebagainya, mesin, peralatan, teknologi digunakan, method, kaedah digunakan, contoh survey, kaedah apa yang digunakan, measurement, measurement bagaimana pengukuran prestasi. Apakah cara kita nilai prestasi sesuatu bekal sama ada kita contoh latihan contoh dia. Kita buat apa tu radar ke atau kita buat soal bukan soal sidik. Orang kata penilaian terhadap prestasi staff selepas latihan. Itu adalah salah satulah. Dan juga input, apakah input pada proses, apakah output pada proses. Saya rasa itu tak perlu saya terang detail sebab saya rasa Syazwani dah terang detail sebelum ni. Okey, ni adalah turtle diagram. So ini adalah satu cara So kalau nanti bila ada bengkel khas nanti saya akan ajar cara kita nak isi perkara ni. Apa kita nak tulis, bagaimana. So bila kita audit tu kita tidak lari daripada kita punya scope, scope audit kita. Okey, seterusnya kita pergi ke pelaksanaan audit. So untuk makluman semuanya, untuk pelaksanaan audit ni kita akan tengok kepada keseluruhan ISO 9001/2016. Pertama dari segi keperluan pelanggan dia kan, daripada kita punya perancangan dari segi kepimpinan kepimpinan ni klausa 5 kan. Klausa 5 bagaimana peranan NC, peranan top management dalam melaksanakan kita akan tengok semualah. Plan, do, check, action. So kena faham ni kan. Ni klausa 5 dia berkaitan kepimpinan. Klausa ke-6 berkaitan perancangan. 2 ni adalah plan. Seterusnya sokongan dan operasi. Sokongan dan operasi ni apa yang kita menyokong, sumber, lepas tu kita punya prosedur kawalan, lepas tu kita punya kaedah latihan dan sebagainya. Sampailah kepada penilaian prestasi bekal, prestasi dan sebagainya. Ini adalah kitaran PDCA yang kita perlu tengok nantilah. Saya rasa ini pun dah dijelaskan oleh Syazwani sebelum ni. Kepuasan pelanggan dan tengok hasil SPK. Hasil SPK dia ada 2 biasanya. Kepuasan pelanggan dan juga output dia adalah produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Kepuasan pelanggan ni akan menyokong kepada produk dan perkhidmatan pelanggan ni. Okey, so ni dia punya ni. Yang ni adalah untuk menangani keperluan pengguna. Okey, so apa yang ada dalam peringkat-peringkat yang ada dalam audit dalam dalaman bagi kualiti ni. So satu adalah perancangan. Kena rancang, apa yang kita rancang ialah pemilihan auditor. Lepas tu kita buat plan audit dan juga kita buat senarai semak. Senarai semak tu sediakan soalan-soalan yang berkaitan untuk kita interview ke, untuk kita cari ke, kita buat checklist lah. Yang keduanya, bila pelaksanaan dia,
Pergi ke pelaksanaan pula. Bila pelaksanaan, kita ada mesyuarat pembukaan, kita ada temuduga, kita ada semak maklumat, kita akan catat kematian dan kita juga ada mesyuarat penutup. Dia ada buka tutup, di tengah dia kita akan ada interview, kita akan ada semak maklumat, kita cari finding dan juga kita catat kematian dan mesyuarat penutup Dan seterusnya adalah pelaporan Pelaporan kita akan rekodkan penemuan yang ada, kita klasifikasikan penemuan yang ada. Penemuan di klasifikasi itu sama ada major, minor, OFI ataupun best practices dan sebagainya Dan ketiganya kita buat laporan. Ini dari segi pelaporan Dan tindakan susulan. Tindakan susulan ni adalah punca masalah. Lepas tu punca masalah ni kalau ada NCR, auditi akan diminta untuk buat root cause analysis. Root cause analysis. Root cause analysis. Nak pasti punca sebenar masalah tersebut. Yang keduanya barulah kita pergi buat tindakan pembetulan ataupun tindakan pencegahan dan sebagainya. Dan kemudian kita akan ada kajian keberkesanan. Kita akan buat kajian keberkesanan secara detail. Dan dari segi mesyuarat pembukaan biasanya mesyuarat pembukaan ni kita akan adakan pada awal sesi inilah. Jika awal sesi auditing dan sebagainya, tak kisahlah audit dalam ke, sama ada audit sirim ke, dia akan pakai kaedah yang sama sebab benda ni dinyatakan dalam klausa 9.2.2 Pertama kita perkenalkan pasukan audit kepada pengurusan organisasi. So contohlah macam perkenalkan tu you tak berkenal dengan auditor tu, you boleh tukar. Tadi kan saya bacakan tentang hak you ataupun hak kita, kuasa kita boleh tolak auditor yang kita rasa tak berkenan. Tapi tak boleh tolak semualah kan. Kita kena ni lah, so kita akan bincang dalam tu lah. Yang keduanya edarkan senarai kehadiran mesyuarat. So kehadiran mesyuarat sangat penting. ISO sangat menjaga kehadiran mesyuarat ke attender dan sebagainya. Lepas tu kita akan tengok balik penetapan objektif, skop, kriteria audit. Biasanya ada dalam menu quality dan sebagainya. Dan kita akan terangkan kaedah audit yang digunakan dalam mengumpulkan bukti audit. Kita akan cerita sama ada kita nak buat interview ke, kita akan buat macam tadi remote audit untuk offsite-nya ni ke dan sebagainya. Kita akan cerita kaedah tu. Dan juga kita akan cerita juga tentang kaedah untuk kita tentukan sebarang ketakuran ataupun pelaporan audit. Dan juga ketika mesyuarat pembukaan juga kita boleh bincang tentang jadual audit. Jadual audit asal tu waktu plan audit mungkin kita dah bagi, tetapi tiba-tiba ada hal lah. Contoh dia macam ni ada perlu VC contoh dia. Tak boleh datang untuk top management punya interview dan sebagainya. So kita ada masa ni dan sebagainya, kita boleh adjust. Itu time-time mesyuarat pembukaan kita akan bincang. Dan jelaskan keperluan di mana audit, keperluan audit lah. Contoh kita perlukan pengiring, kita perlukan kereta, kita perlukan mesin printer dan sebagainya. Itu kita nyatakan. Dan juga pihak auditor juga akan menjelaskan di mana audit akan diberhentikan. Contoh dia perlu rehat dan sebagainya bila, lepas tu di mana kita perlukan auditi berada bersama kita ataupun auditi boleh dilepaskan, maksud dia ditinggalkan dulu dan sebagainya kan. Itu kita boleh bincang. Dan seterusnya kita juga akan menyatakan tentang kerahsiaan, bahawasanya komitmen auditor adalah untuk menjaga kerahsiaan organisasi. Macam saya kalau pergi ke audit contoh dia di tempat lain, contoh dia kita akan maklumkan bahawasanya segala rahsia ni adalah terkawal. Kami memang kita bagi komitmen kita kat situ, bahawasanya kita jaga kerahsiaan. Dan juga keselamatan. Dan pengesahan masa tarikh mesyuarat penutup lah. Kalau ada nanti kita bincang balik bahawasanya mesyuarat penutup kita akan adakan pada sekian. Kan? Mungkin lebih awal ke dan sebagainya. Dan jika berkaitan semakan ke atas penemuan audit terdahulu. So kalau kita ada ni adalah audit pemantauan. So biasanya kita akan bincangkan juga tentang penemuan-penemuan yang audit yang lepas. Dan juga tindakan pembetulan yang diambil dalam mesyuarat pembukaan. Okey. Dari segi strategi audit ni dia ada banyak cara lah. Satu, dia menggunakan pendekatan kehadapan. Contohnya dia pergi ke store tu tengok dulu. Kan? Dia tak tengok dari segi proses asal. Dia pergi terus ke store, barang tu dah ada lah dekat atas rak contoh dia. So itu dia pergi tengok macam tu je. Yang kedua dia tengok daripada proses asal. Dari proses asal, dia suruh view terang dan sebagainya. Kan? Dia suruh ni lepas tu ataupun dia tengok melalui risiko lah. Dan juga dia boleh terekisah sama ada dia nak mula depan ke mula belakang. Itu pulang. Sama ada nak tengok proses akhir ke proses awal. Itu terekisah. Dia akan tengok secara ni lah.
Yang keduanya, dia akan terus pergi kepada risiko dan peluang. Dia akan terus pergi kepada dashboard. Daripada dashboard itulah baru dia build up dia punya link ataupun dia punya connection. Contohlah risiko peluang ni contoh dia berlaku di HEPA contoh dia, mobility. Kan? Mobility ada masalah sebab apa? Fakulti tak bagi kerjasama. So dia akan pergi pula tengok kat fakulti. Contoh saya bagi contoh bukannya betul so dia akan pergi. So dia build up case tu dia cipta satu point untuk pergi ke point yang lain menggunakan sampel case yang sama itu satu cara lagi ini tip yang kita bagi tahu. Okey, ada terdapat 3 kaedah audit yang kita buat. Pertama, kita akan temu bual, bertanya. Yang keduanya, kita akan buat pemeriksaan, semakan dokumentasi. Kadang-kadang dalam pemeriksaan ni kita akan buat penentusahan, penentusah. Maksudnya kita akan minta dia tunjuk depan kita. Contoh kalau dia hasilkan sesuatu lah, kalau hasilkan produk, kita akan minta lah dia buat depan kita. Kalau benda tu tak mengambil masa dan sebagainya. Kan? Ataupun dia melaksanakan apa-apa satu proses lah. Kan? Kita boleh suruh dia buat simulasi. Dan juga semakan dokumentasi. Letak file atas meja kita akan tengok satu-satu. Itu standard yang ni lah. Itu adalah kaedah audit yang ni. Yang juga bertemu bual tu tadi saya kata dah biasa. Dan juga pemerhatian. Pemerhatian dan demonstrasi itu saya sebut tadi kan. Pemeriksaan ni lebih kepada dokumen lah. Fizikal, bukti fizikal. Okey, dari segi peringkat dalam audit kualiti dalaman ni. So yang pertama adalah keterangan audit. Keterangan audit tadi yang saya cakap tadi adalah punca kuasa. Punca kuasa kepada audit tu. Dia akan tengok dulu file-file, kita kata arahan-arahan mampu dan sebagainya, JPA dan sebagainya. Dia akan gunakan tu. Lepas tu dia akan tengok pula sebelah kiri tu, ini ialah bukti audit. Penemuan audit tu. So tengok bukti audit tu selari tak dengan kriteria audit yang kita ikut tak punca kuasa yang telah ditetapkan. So daripada yang gabungan kedua ni, barulah lahirnya penemuan audit. Penemuan audit ni yang akan menentukan sama ada benda tu adalah best practices. Benda tu perlu diberi penambahbaikan OFI. Benda tu perlu diklasifikasikan sebagai major minor. Major minor dan sebagainya. Itu adalah ni. Keakuran, OFI, keakuran, aku lah. Tak ada nyatakan sebab kalau nak nyatakan banyak lah. Sebab sepatutnya memang dalam klausul tu comply. So keakuran dia tak ada report dalam tu. Maksud dia memang akur lah. OFI, opportunity for improvement. Untuk kita tambah baik. Dan juga ketakuran. Ketakuran. Saya silap ketakuran ni pergi ke audit juga. Satu line kat sini So keaturan ni dia ada major dan ada minor So itu adalah klasifikasi yang kita akan berikan terhadap ketakuran. Major atau minor. Apa beza dia nanti kita tengok Dan bila kesimpulan audit tu, kalau ketakuran kita akan audit. Kalau serius, major, kita perlukan audit semula, kita akan audit semula. Kalau tak, kalau dah okey, kita bagi kesijilan terus. Kalau perlu audit semula, audit semula. Ataupun audit susulan lah. Audit semula ni atau audit susulan ni kalau tidak ketidakakuran ni, dia ada satu line sini Saya minta maaf sebab tak sambung kan. Okey, apa itu major major punya ketakuran ataupun non-conformity, non-conformity So major So satu elemen standard ISO 9001 tidak dilaksanakan. Contoh saya bagi tahu yang jelas ialah klausa 9. Contoh dia semakan musyarat semakan pengurusan tidak dibuat. Kan? Itu adalah elemen standard yang sangat penting. Ataupun audit dalam tak pernah ada. Audit dalam tak pernah ada. Itu biasanya tidak berlaku di tempat lain lah. Kalau you follow betul-betul memang ada lah. Ataupun dashboard risiko memang tak ada. Jatuh kuasa perusahaan risiko pun tak ada. Itu adalah adalah satu kesalahan besar bagi ISO lah untuk ketidakakuran ketakuran Ketidakakuran ni dia ada dua lah. Satu ketakuran boleh pakai, ketidakpatuhan boleh pakai dalam istilah-istilah audit Satu aktiviti yang bertentangan dengan keperluan standard ISO. Aktiviti itu, contoh aktiviti itu sebenarnya memang menyalahi undang-undang. Menyalahi apa yang dikatakan dalam apa yang keperluan dalam standard ISO. So pun kita boleh measure dia
Dan satu aktiviti bertentangan dengan prosedur. Kalau prosedur arahan ke PT kata lain, tiba-tiba kita buat lain, itu pun kita akan kenakan NCR kalau tak ada dia punya orang kata overrule ataupun override punya apa punca kuasa lain. Punca kuasa lain tak ada yang boleh overrule that dia punya arahan daripada kementerian dan sebagainya. Sebab kita ada istilah guna pakai dan sebagainya kan, guna pakai apa keliling dan sebagainya. So kita kena tengok perkara itulah. Dan yang kita boleh bagikan meja sebab umpamanya kebutuhan yang ketara terhadap perjalanan suatu kebutuhan. Kebutuhan ketara ni contoh macam audit dalaman ni lemah sangat kan, audit dalaman ni bukan isu yang besar kan, audit dalam ni tak betul, tak telus kan. Itu kita nampak ni kebutuhan ketara ni akan damage dia punya ni kan, dia ada report tak cantik dan sebagainya kan. So itu akan beri apa orang kata kesan kepada pelaksanaan sistem SPQ kita. MSP tak pernah buat kan, itu meruntuh lah tu. Maksud dia tak pernah, memang tak pernah ada latihan, tak pernah ada taklimat kesedaran dan sebagainya. So memang dia nak buat declare SPK tapi tak buat. So memberikan kerutuhan yang ketara terhadap perjalanan suatu sistem kualiti lah. Ataupun memang berlaku rasuah yang terlalu banyak dan sebagainya, yang ketara dan sebagainya. Ada SPK tapi benda tu berlaku. So ada masalah lah. Ataupun sebahagian atau keseluruhan sistem tidak berkesan. Tidak berkesan ni maksud dia akan ada banyak perkara lah. Sama ada tengok daripada KPI ataupun tengok daripada analisis, tengok daripada dashboard risiko dan peluang kan. Bajet tiba-tiba tak ada dan sebagainya lah semua. Semua tak boleh buat sebab apa? Bajet tak ada. So kita akan gunakan tu sebagai meja lah kadang-kadang untuk tekan organisasi supaya benda tu perlu diambil perhatian penting. Dan minor ni terpencil lah kalau ikutkan sistem ada, prosedur kerja ada tetapi mungkin tidak dilaksanakan. Contoh saya kata prosedur kawalan telah dibentangkan, telah diajar, telah dia ni, cuma tiba-tibanya pihak PTJ masih kurang untuk faham cara nak buat yang betul-betul. Ataupun trainer yang ajar tu tak berapa inilah, tak memberi ni lagi ke dan sebagainya, ataupun itulah benda-benda macam tu Maksudnya benda tu benda terpencil. Maksudnya tiba semua orang buat betul, tiba-tiba CCI ada satu dia tak ikut garis panduan dalam prosedur kawalan. Di situ. Itu adalah orang panggil minor. Biasanya tak akan dia tak akan ni sangat. Tapi kalau dia kalau sikit-sikit apa? Tiba-tiba contoh dia macam kawalan prosedur, macam prosedur my portfolio. Kan orang lain buat template lain, you buat template lain. So biasanya akan minor lah. Minor ketidak akuran Yang kemudian berkaitan satu matian tidak menepati dan memenuhi perkara maksud sistem besar ada fungsi tetapi ada penyimpanan kecil yang tidak ketara. Contohnya ada satu part dia tak buat pun prestasi bekal. Sedangkan benda tu penting kan. Tetapi ada pula boleh yang part dia tak boleh nak buat. Orang kata part dia tu tak boleh nak kata tak buat. Part dia tu tak boleh, dia boleh escape sebab apa benda tu tak penting. Contoh dia macam penilaian bekal lah. Benda bekal. Sedangkan benda tu wajib benda wajib ikut MOF dan sebagainya, benda tu wajib suruh bayar dan sebagainya jumlah yang ketara bagi satu orang boleh mempamerkan kerutuhan serius terhadap perjalanan sehingga satu penyimpanan yang besar jumlah ketara bagi satu fasa. Contoh macam tadilah bila macam saya kata tadi ada satu setahun tu tak buat langsung audit dalam. Tahun lepas buat, tahun ni tak buat. Kan? Itu mungkin akan ni. Sebab tu kita akan tengoklah major minor ni biasanya kita akan bincang dulu di peringkat auditor untuk tetapkan minor ke major. Yang ini adalah pemerhatian pemerhatian komen ke atas sistem kualiti yang memerlukan penambahbaikan ini biasanya komen atas sistem kualiti yang memerlukan penambahbaikan ini adalah OFI lah di mana tidak cukup bukti untuk kategorikan sesuatu penemuan sebagai ketidakpatuhan biasanya kita bagi cadangan. Kita nampak perkara itu penting tetapi bukti yang auditor nak gunakan untuk bagi di NCR tu tak cukup. Tak cukup. Kita tak boleh nak bagi ketakuran sebab apa? Mungkin benda ni melibatkan perkara lain ke dan sebagainya. Contoh macam pengalaman kami dulu, library saja yang buat ISO, tiba-tiba dia berkaitan dengan latihan. Kan? Latihan. So ada isu berkaitan dengan latihan tu orang lain punya. Kan? So dia tak boleh ni. So dia kena bagi cadangan bahawasanya PI perlu berhubung ataupun mengutarakan masalah berkaitan dengan
HR ke sebagainya dengan pihak mendaftar berkaitan dengan isu-isu ni. Contoh, itu adalah cadangan. Sebab apa dia tak cukup bukti untuk ketidakpatuhan atau benda tu di luar skop. Di luar skop, tapi benda tu penting. Tapi disebabkan benda tu di luar kawalan dan sebagainya, mungkin dia boleh just bagi cadangan. Itu adalah pemerhatian. Okey, ini adalah cara apa dia punya ni lah, major, minor dan sebagainya. Kalau bukti objektif okey, beri kesan kepada kualiti. Kalau ya, kita akan bagi major NCR. Kalau beri kesan kepada kualiti dalam langkah undang-undang. Kalau tidak okey. Lepas tu tengok pula patuh standard tak standard yang kita punya manual quality ataupun ISO 9001. Kalau ya, sama juga. Kalau ya, dia akan pergi ke meja juga. Pergi ke meja. Kalau memang sebab kita tak patuh standard tu, dia beri kesan besar, dia akan pergi meja juga. Tapi kalau dia tak patuh standard, tetapi benda tu standard tu dalam standard tu benda-benda terpencil saja, dia tidak, dia akan tengok pula ke trend dan sebagainya. Trend. Tidak mati prosedur. Tengok prosedur pula kan. Kesan. Dia akan tengok ni, ini adalah cara kaedah kita tentukan lah. Kalau berulang kali major, pertama kali minor. Tu biasanya kalau yang kali pertama, biasa kita minor je. Macam kami dulu di library, waktu mula dulu memang kami ada banyak minor lah. Mana NCR. Lepas tu sekarang dah tak ada lah. Yang baru ni pun FI pun tak ada. So alhamdulillah lah, kita punya dah ikut dia punya ISO tu betul-betul. So minor, ni OFI, tengok boleh tambah baik, tidak patuh prosedur, tapi dia tak nak pergi ke major minor, dia akan boleh pergi ke OFI. So yang penting keakuran tu penting. Keakuran tu penting. Okey, ini adalah cara kita menulis NCR. So cara kita menulis NCR, auditor yang bagus, dia akan pertama dia tengoklah terhadap keperluan standard. Apa yang perlu organisasi tu patuh kepada standard tu. Contoh dia macam konteks organisasi, dia perlu sediakan, dia mengenal pasti isu-isu luaran dan isu-isu dalaman. Kan? Biasanya interview, kalau tak boleh jawab yang tu, payah. Biasanya adalah slide lah, perkara macam tu. So kalau auditor tak jumpa, dia akan tengok bukti dia tak jumpa. So satu yang dilihat, record. So bila kita tulis NCR ni, pertama kita tengok keperluan dia, keperluan ISO tu. Sebab saya pernah tengok satu audit report, dia hanya tulis keperluan, dia copy paste dia dalam ISO punya klausa tu. Copy paste, lepas tu dia jawab tak patuh. Bukti tak ada. Itu masalah. So bukti sesuatu yang dilihat iaitu record dan juga kenyataan oleh anggota kerja yang diberi kuasa. So bukti tu maksud dia ada dua. Satu yang record tu, record yang nampak. Yang kedua dia kenyataan oleh ni, interview. Kan, menerusi pengurus library, pusakawan memaklumkan bahawasanya tiada latihan diberikan terhadap staf yang menguruskan pemadam api tu. Pemadam api. Itu adalah bukti. Bukti itu adalah kenyataan mulut. Ataupun record. Record tu ketika simulasi ke, dia tengok ada tu. Ataupun record tu jumpa dalam file ke dan sebagainya, itu adalah bukti. So, bila tulis NCR, 3 perkara ni kena ada. Satu, keperluan standard, keperluan undang. Contoh keperluan undang, maksud dia setiap staff perlu ada portfolio. Kan? Bukti dia ialah seorang staff didapati tidak ada portfolio. Gagal menunjukkan portfolio. Ketidakpatuhan dia adalah didapati bahawasanya staff nama sekian tidak didapati terdapat staff yang tidak mempunyai portfolio seperti yang diperuntukkan ataupun perlu yang seperti yang diarahkan dalam pekeliling PKPA bilangan bapa-bapa. So itu adalah cara kita menulis. Okey, ini adalah format dia. Format borang ketakuran NCR. Pertama tadi klausa tu keperluan lah. Keperluan ISO ataupun keperluan apalah kan. Lepas tu ketakuran. Ketakuran ni apa yang tak akur tu, apa yang you jumpa. Dan juga bukti objektif. Bukti objektif tu, apa bukti yang you jumpa tu. Contoh macam saya kata tadi lah. Klausa dia adalah berkaitan dengan 4 berapa lah dia kata perlu ada dokumen bertulis berkaitan dengan ini, mengikut arahan yang ditetapkan. Kan? Lepas tu ketakuran dia ialah dapati bahawasanya seorang staff ataupun 2 orang staff di bahagian ini tidak mempunyai
portfolio. Bukti objektif adalah tulislah ketakuran dia. So itu adalah tanggungjawab auditor. So dia ada pula pembetulan kat sini So yang part auditor dia hanya yang atas ni saja. Dengan yang bawah ni. Lepas auditor jawab pembetulan punca sebenar, tindakan pembetulan, dihantar rekod kat kita dan kita akan mengesahkan tindakan pembetulan dia buat. Kalau kita tak setuju, kita akan buat tindakan susulan. Kalau kita tak setuju ada setengah kita tak perlu buat tindakan susulan pun. Dia kita just tutup je. Kan? Just tutup je. Okey, ini adalah contoh menulis ketidakpatuhan NCR. Ini cara yang paling betul untuk menulis. Pertama, requirement. Macam kami kena hafal lah dulu. Ni, kena hafal ni, klausa-klausa ni kena hafal. So, klausa ni tajuk dia apa? Lepas tu requirement dia apa? Copy paste je daripada MS IS 9001 ataupun copy paste daripada menu quality. Yang kedua, finding. Macam sini, risk and opportunities pengusaha risiko were carried out, did not consider the needs and expectation of the interested party. Contoh dia pengusaha risiko tu, dia tak highlight pun tentang keperluan-keperluan pihak berkepentingan. Kan? Contoh dia macam pelajar dan sebagainya. Kan? Pengusaha risiko tu asyik cerita pasal staff je. Tak cukup staff, tak cukup barang tu, tak cukup ni. Tapi tak dinyatakan langsung pasal risiko. Sedangkan berlaku COVID. Contoh, sedangkan berlaku COVID. So, itu contoh-contoh yang you perlu highlight kan. Contoh macam ni pengusaha risiko. So kena nyatakan pengusaha risiko table. Bukti dia apa dia? Contoh dia interview. Lepas tu contoh dia dashboard risiko. Apakah isu dia? Kan? Itu kena nyatakan dengan jelas. Ini cara tulis dia. Satu, requirement. Yang kedua, finding ataupun ketakuran. Yang ketiga adalah bukti objektif. Yang ni adalah dia punya, ni copy paste je. Yang ni copy paste je. Ni sama contoh kedua ni contoh management review. Klausa 9.3. Klausa ketiga dinyatakan bahawasanya requires management review to be planned, carry out, taken in consideration among others. Change internal issue are relevant with quality system, patut effectiveness of action taken address risk and opportunity. Ni pun berkaitan macam tadi juga. Maksud dia kata atau manajemen tidak mengambil kira kepentingan isu-isu internal. Kenapa dia timbul macam tu? Sebab kadang-kadang bila kita letak dalam risiko, tak ada benda tu. Sedangkan bila kita interview, benda tu adalah punca masalah segala-galanya. Kan? Contoh macam kesukaran pelajar untuk menjalankan PMP contoh dia. Itu tak di-highlightkan dalam risiko. So dia akan keluarkan ikut ni sama ada gunakan apalah sebagainya ataupun benda tu ditimbul dalam management review tetapi benda tu tak diambil perhatian, tak diambil tindakan. Itu antara yang perkara-perkara yang perlu diteliti lah. Dan benda itulah yang patutnya auditor highlight dalam dia punya laporan. Ini contoh laporan dia. Okey. So bagaimana pula dari segi penyataan OFI atau pemerhatian penyataan OFI, opportunity for improvement. Ia adalah dalam bentuk cadangan cadangan maksud kita cadangkan sesuatu lah. Kan kita tak boleh cadangkan secara detail tapi kita cadangkan secara general kan. Contoh masalah kelas kan. So mungkin kita boleh cadangkan bahawasanya penggunaan ICT kelas yang terlalu sesak, kita minta buat dua mod kan, online boleh hybrid punya pengajaran dan pembelajaran. Itu adalah contoh cadangan kepada kita punya auditi. Penyataan tu mesti positif. Dia tak boleh cadangkan sesuatu yang buruk. Tak boleh. Dan tidak memerlukan objektif quality. Macam saya kata lah, objektif quality tu tak jumpa. Macam mana kita nak cadangkan tu? So kita cadangkan tu sebab benda objektif quality tu tak jelas. Kalau jelas kita akan bagi NCR. Kalau bukti objektif tu tak jelas, kita tak boleh nak bagi NCR, kita bagi OFI. Okey, kemudian bila dah cari masalah dan sebagainya, barulah mesyuarat pasukan audit ni akan bersidang. Maksud dia lepas 3 hari habis tu, so sebelum mesyuarat penutup akan ada mesyuarat pasukan audit. Sama juga kalau audit dalam pun. Audit dalam perlu bincang dulu sebelum mesyuarat penutup. Sebab apa? Ianya sangat penting. Sangat penting untuk memastikan dapatan yang ada tu adalah solid. Maksud dia pakat-pakat bersetuju lah. Maksud dia setiap auditor tu setuju.
Dan bagi cadangan, takut kita terkilaf dalam bagi kita punya tafsiran terhadap penemuan-penemuan tertentu. So, Ketua Pasukan Audit boleh merancang keperluan syarat menuntut audit dengan terperinci dan memastikan ahli pasukan mengetahui. Contoh dia macam seorang auditor berada di jeli. So, dia juga boleh tengok nasihat ataupun beri pandangan tentang penemuan yang ada di Bacok. Itu salah satu kelebihan dia. Objektif mensyarat audit adalah, kenapa penting mensyarat audit ini ialah pertama untuk simpan rekod-rekod ketakuran. Kalau tiba-tiba je lepas auditor semua tu, tiba-tiba penuntut terus, kan? Kita sepatutnya dah tak boleh dah buat minta balik dokumen kepada auditi. Tak boleh minta balik dah. Kalau kita punya laporan pincang lah. Sebab apa? Penemuan tu patut kita ambil waktu audit proses. Sebenarnya auditi boleh tolak segala nak audit semula dengan orang yang sama. Tak boleh. Sebab apa? Audit ni berlaku pada situ je. Kalau kepincangan audit berlaku, biarlah bincang audit tu. Tetapi dia boleh lawan lah kalau dia punya finding tu tidak menepati ataupun dia tak rasa macam benda ni berat sebelah ke dan sebagainya, tak tepat ke sebagainya, dia boleh lawan. Sedangkan bukti tak ada. So kita boleh tengok. Sebab tu dalam syarat pasukan audit ni, ketua auditor akan pastikan bukti-bukti lengkap. Bukti-bukti lengkap. Lepas tu pakat-pakat setuju dengan kesimpulan audit. Lepas tu ketua akan menyediakan laporan ringkas audit. Dan juga sediakan cadangan dan jika dinyatakan dalam objektif audit. Dan membincangkan audit susulan jika terkandung dalam pelan audit lah. Maksud dia kalau tiba-tiba ada NCR dan sebagainya, ada masalah dan sebagainya, boleh bincang nak buat tak atau tidak, sebab sebelum kita maklumkan kepada auditi. Dan sebagai semakan ketua pasukan audit bertanggungjawab untuk menyediakan ringkasan audit dan agenda untuk syarat penuntut. Itu biasalah, maksudnya kita standby dah. Takut ketua auditor ni kadang-kadang dia tak pergi audit tempat lain. So dia kena faham betul-betul apa yang berlaku kat jeli, apa berlaku kat PC contoh dia. So dia kena faham betul-betul. Ataupun nanti katakan mungkin dia boleh plan, okey kalau saya tak boleh jawab, minta you detailkan lah. Gitu. Bagi tu siap. Dan ini seterusnya, bila dah siap semua tu, barulah ada agenda mensyarat penutup. So ketua audit perlu buat mensyarat penutup. Pertama untuk inilah, sama juga macam proses buka tadi. Dan bila pertama yang perlu buat ialah sahkan balik objektif, skop kriteria audit. Maksud ceritakan balik apa yang dah dibentangkan, apa yang dah telah dicari. Dan dia akan bentangkan kawasan audit dan keputusan audit keseluruhan. Dan juga pembentangan dan penjelasan NCR ataupun FI kalau ada. Dan juga mungkin ada best practices yang mungkin boleh dipuji ke, di-highlight ke dan sebagainya. So auditor tu, ketua auditor dia perlu faham. Waktu dia nak jelaskan tu dia kena betul-betul faham isu dan sebagainya. Sebab dia akan ditanya oleh auditi. Dan kenyataan status cadangan kepada badan sijilan. So kalau tiba-tiba dia kata nampak gayanya kami tak dijumpa langsung NCR dan sebagainya, dia boleh istihar lah bahawasanya dia akan mencadangkan supaya UMK diberi persijilan. Gitu. So auditor ni macam auditor dia akan boleh istihar. Ataupun dia kata kami tidak dapat mencadangkan persijilan kerana pihak UMK perlu melaksanakan tindakan pembetulan dalam tempoh 3 bulan contoh dia. Itu adalah status cadangan kepada badan persijilan. Dan ke-8 adalah perbincangan soalan jawab. Ini adalah berkaitan macam tadi lah. Kalau you tak setuju, you boleh bagi tahu secara fakta. Bahawasanya puan, waktu puan jumpa itu ada masalah sikit. Tapi sekarang ni bukti tu dah ada. So boleh tunjukkan bukti di depan tu. Sama ada auditor nak terima tak terima, itu boleh dibincangkan dalam mesyuarat. Dan juga tempoh tindakan pembetulan. Perlu nyatakan tempoh tindakan pembetulan kalau ada NCR, ada tindakan pembetulan, tarikh disetujui bila, sama ada 3 bulan ke, 2 bulan ke, tiba-tiba letak 3 bulan, biasanya 3 bulan lah, tetapi tiba-tiba auditi kata, tak apa puan, kita boleh, tuan, kita boleh buat dalam tempoh 2 minggu. Kan, itu pun boleh. Tapi kena setuju, kena setuju ada rekod. Dan juga nyatakan rekod bukti pembetulan daripada audit terkini ataupun terdahulu. So rekod bukti pembetulan tu kena nyatakan lah. Rekod-rekod bukti tu kena nyatakan. Lepas tu kita ada question, boleh question. Kalau banyak sangat NCR kita boleh question. Boleh question. Penerangan proses audit susulan. Tu kalau ada lah. Penerangan proses audit susulan kalau ada. Lepas tu soal jawab. Kalau ada soal jawab lain lah. Selepas yang tadi tu, bincangan soal jawab tadi pun ada. Tiba-tiba ada lagi. Bila cerita ada lagi soalan berbangkit dan sebagainya. Sebelum syarat selesai.
Okey, elemen penting dalam saya pergi ke ni lah. Lepas ni saya buka pada ni lah, apa tu? Soal jawab. Elemen penting dalam penulisan laporan berkesan adalah satu perancangan, penyusunan, isi kandungan, gaya dan intonasi dan format. Dia sebenarnya macam ni dia kena hands on, baru kita boleh faham. Tetapi saya cerita secara ringkas lah. Sebelum menulis laporan audit, jurus audit perlu mempertimbangkan 3 soalan asas. Siapa yang akan baca laporan? Kan, adakah yang baca tu adalah siapalah kan? Yang bos dia ke, bukan orang berkaitan dengan engineering ke dan sebagainya. Tajuk berkaitan dengan teknikal, tetapi yang baca nanti bos. So kita kena pandai cara kita nak ni. Apakah kegunaan laporan? Laporan tu nak nyatakan apa? Bahawasanya ini perlu diambil tindakan segera, merupakan sedikit je perlu tambah baik. Itu kita kena buat dengan jelas lah. Dan kenapa laporan diperlukan? Kenapa laporan diperlukan? Maksud dia kenapa laporan itu diperlukan? Maksud dia untuk memaklumkan kepada auditi bahawasanya laporan tu perlu diambil perhatian serius, terutama berkaitan dengan NCI-NCI yang berlaku. Itu ni. Yang kedua dari segi penyusunan. Penyusunan ni pendekatan biasa dilakukan dalam penyediaan laporan ialah dengan menyatakan penemuan terlebih dahulu, diikuti ialah maklumat-maklumat sokongan bukti audit. Yang macam saya kata tadi, dia perlu ada keperluan, ketakuran dan bukti. Bukti tu wajib. Bukti tu wajib. Auditor yang bagus, dia akan menemukan bukti yang bagus. Bukti yang tepat dengan dia punya klausa. Jangan ada pertikaian nanti. Dan seterusnya isi kandungan. Isi kandungan perlu dinyatakan jelas. Maksud dia bila kita buat auditor buat laporan, sepatutnya benda tu jelas dengan objektif quality lah. Melihat keberkesanan ruang penambaikan, bukan menjadikan sebagai alasan untuk berkritik mencari kesalahan. So jangan jadikan laporan kita tu untuk kenakan orang, kenakan auditi kita. Jangan. Bagi tahu dia untuk dibetulkan, bukan untuk dia banyak kerja lagi dan sebagainya tanpa kita bagi tahu bukti-bukti yang betul. Kan, bukti-bukti yang tepat supaya kita sebab tu rekod atau bukti sangat penting. Sebab apa? Kalau tak, nanti macam mana dia nak betulkan kalau dia tak tahu apa yang salah. Itu dia punya key point kat sini. Dia punya sini. Lepas tu laporan sepatutnya disediakan secara yang positif. Kena main-main sikit dengan bahasa. Main-main bahasa dengan cara yang positif. Maksud dia tidak mengkritik dan tidak mencari kesalahan. Maksudnya benda ni memang bertentangan dengan keperluan ISO. Cumanya cerita-cerita kat dia apa yang perlu dibuat. Okay. Dan mengambil kira semua maklumat yang dijumpai. Kalau boleh memang kita pertimbangkan semua maklumat yang jumpa lah. Dan setiap penemuan mesti ada sokongan. Sekali lagi saya kata bukti audit kena ada. Bukti audit jangan miss. Jangan mereka-reka penemuan dan bukti untuk tujuan pelaporan. Ini satu dari kesalahan besar bagi auditor kalau dibuat. Mereka-reka penemuan atau bukti. Benda tak ada jangan buat ada. Itu maksud dia. So auditor kena integriti. Balik pada tadilah kan. Integriti kena ada, pembentangan yang adil. So kena tengok balik. Bukti boleh diukur, dipertimbangkan. Contoh hasil temuduga kepada 4-5 orang bekerja. Contoh. Maksud dia bukti tu ada pengukuran dia. Maksud dia berapa bilangan pelajar, berapa bilangan staf yang tak ada portfolio. Yang tak buat lagi portfolio berapa? 5 orang. Tulis tu 5 orang. Jangan tulis nama setiap orang. Jangan Kalau boleh bagi je tahu dia punya jawatan pun tak apa. Jangan beri nama. Jangan tulis nama. Tapi kalau ada setengah ni dia nak detail, dia nak buat record lah. Kan contoh dia maklumat staff, maklumat student. Student ni tidak diambil tindakan walaupun 3 kali tak hadir kelas. Contoh. Nama sekian boleh, tapi kalau tak perlu masukkan nama, jangan masuk nama, bubuh je nombor metrik dan sebagainya, tak apa. Lepas tu rumusan mestilah menepati objektif audit. Itu paling penting. Jangan fokus kepada personal kesalahan. Ini jangan fokus, jangan menyatakan masalah siapa. Didapati bahawasanya ketua bahagian atau ketua PTJ gagal tidak melaksanakan orang kata tidak melaksanakan succession planning dan sebagainya lah, tu pulang lah kan. Dia punya tu jangan ada fokus kepada personal dan juga kesalahan. Maksud dia personal perseorangan lah. Jangan ada Okey, nak beres sikit lagi Gaya dan intonasi. Maksud dia intonasi suara pun ketika bagi laporan dan juga penulisan semasa penulisan bergantung pada jenis bahasa digunakan lah. So kalau boleh jangan gunakan tona atau gaya seperti yang di bawah ni. Boleh salah faham boleh dielakkan dengan menggunakan tona atau gaya. Maksud dia kita perlu ada suara yang aktif. Suara aktif ni masuk soalan yang terbuka lah. Yang keduanya penerangan dan penekanan. Maksud dia setiap isu yang kita bagi penerangan yang jelas dan penekanan yang jelas.
Kita bagi tahu dekat part mana yang dia kena tackle. Itu Lepas tu berhati-hati dalam kataan panas. Panas ni yang sensitif ni kalau boleh elakkan lah. Elakkan juga penggunaan jargon. Penggunaan jargon yang sukar dipahami oleh auditi bila membaca kita punya rekod ataupun report. Dan pilih perkataan yang betul lah. Pilih perkataan yang betul, kadang-kadang salah perkataan pun boleh menimbulkan ni lah. So seterusnya format lah. Format, lepas tu kata kalau auditor kena ada format tertentu. Macam saya tunjuk tadi dia ada format, ada sebagainya. Lepas tu dia guna sistem penomboran ringkas. Lepas tu guna grafik. Kalau perlu, kalau ada nak tunjukkan yang kita payah nak tulis, kita gunakan grafik pun boleh. Ambil gambar dan sebagainya. Okay. Meminimalkan penggunaan tanda bacaan. Maksudnya titik, koma, kalau boleh straight je. Menggunakan dot point untuk menyokong dan menyenaraikan cadangan. Cadangan tu biar jangan buat dalam style essay. Jangan. Lepas tu konsisten sepanjang format pelaporan. Lepas tu kalau cerita tentang masalah orang kata dashboard tak lengkap, dashboard risiko tak lengkap, cerita dashboard risiko je, jangan cerita benda-benda lain. Lepas tu merakamkan kelas maklumat mengikut turutan, spesifik terperinci, menggunakan fakta dan bilangan tepat. Okey, nak habis dah. Ini last ni. Okey, bagaimana tindakan susulan dibuat? So NCR kita akan buat tindakan pembetulan. Lepas tindakan pembetulan tu diambil, kita akan buat audit susulan. Lepas kita buat susulan, kita akan tengok sama ada efektif tak ada efektif. Tak ada efektif, kita akan tutup NCR. Kalau efektif, kita akan tutup NCR. Kita rasa tindakan pembetulan yang dibuat tu adalah berkesan, kita akan tutup NCR. Kalau tak efektif, kita akan tutup juga NCR tu dan kita akan buka NCR baru. Itu kita punya cara. NCR sama je, kita tutup dulu NCR tu, kita bawa sini, kita tutup NCR yang kita akan buat NCR baru untuk kita check yang baru. So akan patah balik lah. Dia akan buat audit susulan balik. So efektif tutup NCR, tak efektif tutup NCR juga, tetapi dia akan buka NCR baru. NCR baru dia akan laksanakan balik tindakan pembetulan sama balik pusingan yang ada lah untuk atas isu ataupun penemuan yang sama. So itu saja daripada saya berkaitan dengan kaedah audit SPK yang berkesan. Kalau ada soalan nak tanya ke boleh. Ada soalan ke? Tanya berkaitan dengan ISO dengan audit. Tak pasti mana chat kat sini. Boleh kemukakan soalan kepada Cik Amira. Kalau ada. Dia untuk audit ni dia kena ni sikit lah. Maksud dia kita kena belajar memahami apa yang berlaku di tempat lain. Kan? Macam saya, pengalaman saya alhamdulillah saya dilantik oleh FESI, jadi FESI, so saya faham tentang perkara yang berlaku di akademik. Tapi saya tak boleh reveal lah apa dia kan. Sebab saya just jadi facilitator dan saya tahu masalah-masalah dia berlaku. Saya just bagi cadangan kan. So ikut SPK tu kadang-kadang dia memandu kita untuk so bila jadi auditor ni satu yang kita kata macam bertuah jugalah. Sebab apa, kita boleh memahami, kita banyak belajar sesuatu perkara di tempat lain kan. Macam saya pergi bendahari, saya belajar dan sebagainya. So ada soalan ke berkaitan perkara ni? Kita dah pempat dah ni. Nampaknya tak ada, Cik Mira semua berebut nak balik beli kuih nampak kan. Ya itulah, saya pun. Sekejap, saya ada soalan. Ada soalan? Saya ada soalan ni. Siapa tu? Dengar tak soalan saya? Ada, Cik Amirul dengar? Dengar. Bos saya ke tu? Bos ni. Saya nak tanya berkenaan audit ni. Okey, memandangkan UMK macam library kita sebelum ini kita hanya ada audit dalaman audit dalaman yang dilantik. Lepas tu sekarang ni dalam masa yang sama kita ada 2 orang yang audit yang bertauliah oleh SIRIM. Adakah perkara itu akan ada timbul konflik of interest dalam konteks bila menjalankan audit tu? Sebab apa, kita tahu bahawa sebenarnya dalam masa yang sama kita membuat audit organisasi sendiri. Tapi dalam masa yang sama kita terikat dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh SIRIM. So macam mana tu? Saya memang bagi saya ia banyak membantulah. Tapi macam yang Cik Amirul cakap tadi, benda ni ada bersangkut paut dengan integriti semua kan sebagai auditor.
Bila auditor ni dia banyak akan menyimpan rahsia-rahsia yang tertentu, especially apabila dia melawat PTJ lain. Jadi dalam konteks tu macam mana kita nak menyeimbangkan untuk pengauditan di peringkat Universiti Malaysia Kelantan ni akan lebih mantap lagi, especially dalam konteks audit dalaman. Okay, terima kasih Cik Azman atas pertanyaan tersebut. Kita nampak begini, hasil pengalaman kita, saya tengok di sini lah dari segi fasilitator untuk beberapa PTJ dan sebagainya. Pemahaman terhadap kita punya pengurusan audit dalam tu di peringkat PTJ tu masih lagi kita kata macam ni, dan kita pun tak tahu sebenarnya siapa kita nak lantik untuk audit, untuk audit dalaman. So sebenarnya ada dua perkara yang saya terangkan tadi. Satu, audit dalam tu adalah melibatkan audit pertama. Audit pertama tu ialah audit dalam yang ada dalam PTJ itu sendiri. Kan? Yang keduanya audit yang dalam universiti ataupun audit kedua, audit ketiga ialah mereka yang mengiktiraf ataupun memberi sijil daripada kita. Dan untuk jawab soalan Cik Azman tu, saya rasa begini, kita kalau boleh, kita perlu menghasilkan satu pasukan audit yang mantap. Pasukan audit yang mantap yang merentasi semua sekali PTJ. Kan? Sebab tu saya kata, saya rasa ini adalah langkah yang terbaik bagi menghasilkan untuk melibatkan kita tidak audit diri sendiri dan sebagainya. Kan? Contoh nanti ialah sebab kita dah tengok dah banyak waktu pengalaman kita audit dalam dan sebagainya, ada masalah konflik interest dan sebagainya, nanti itu bahaya. Dan jawab soalan tadi tu, saya rasa perkara penting ialah memang kita kena buat satu pasukan audit. Satu pasukan audit, kita ada ketua audit, jurulatih audit, dan kita hasilkan seramai mungkin juru audit yang mampu untuk melaksanakan audit dalaman yang cross fakulti, cross PTJ dan sebagainya. So kalau boleh kita ada senarai lah, kita ada 10 orang ke yang ni. Dan setahu saya sekarang ni kita dah ada saya, Cik Puan Syazani, lepas tu kita ada Prof. Syazdan. Sebab audit dalam ni dia tak kisah pun sama ada OSH ke dan sebagainya, sebab dia hanya pemahaman kausal saja yang akan membezakan. Tetapi dari segi teknik, prosedur audit tu adalah sama. Begitu juga dengan 5S dan sebagainya, dia sama juga. Sebab tu bagi saya, di setiap PTJ perlu ada at least kurang-kurangnya seorang atau dua audit dalam, juru audit yang terlatih, yang terlatih oleh SIRIM ke, NPC ke dan sebagainya. Untuk bila kita ada audit dalam yang cross PTJ dan sebagainya ni, kita boleh letak kan, contoh kita boleh pergi fakulti contoh dia kan, so fakulti lain. Lepas tu audit dalam fakulti ni boleh pergi ke fakulti lain. Tetapi yang penting ialah bagaimana kita laksanakan kita punya prosedur audit yang berkesan. Kan, ini kalau tak kita kata lah benda ni baru belajar dan sebagainya, dan hasilnya bila kita audit tu tak tepat dan akan ada isu lah, banyak konflik dan sebagainya. So cadangan saya ialah kita siapkan setiap PTJ, pastikan ada seorang audit dalam auditor dalam yang dilatih, yang mempunyai qualification dan sebagainya. Saya rasa kalau kat UMK ni kita boleh latih lah beberapa orang dan sebagainya untuk jadi juru audit, yang mana juru audit juga akan bantu PPQ ke ataupun PTJ lain untuk melaksanakan prosedur kawalan dokumen. Macam kami di library, saya tak boleh lah audit library. So saya kena minta lah PTJ lain, dan saya terbuka lah untuk tu. Kan, saya tak boleh ada konflik dan sebagainya. So kita hanya akan bincang nanti bila kita dah bincang dapatan saja. Dapatan kita kena pasti kelemahan. Itu dari segi aspek audit dalam. Tapi kalau audit luar dia tak ada masalah. Biasanya mereka ni memang profesional dan sebagainya. Dia orang tahu dah apa yang boleh dan tidak boleh dibuat terhadap bila melaksanakan audit ni. So saya rasa itu sajalah. Yang penting, tapi itulah kalau dalam PTJ tu, macam kami tanya pun dalam SIRIM, pada SIRIM, dia kata memang susah lah kalau bila dah dalam PTJ tersebut, kita buat audit dalam secara ni, dia akan mesti ada konflik. Cuma kalau boleh, kepentingan diri tu kalau boleh elakkan lah. Kan? Maksud dia kalau boleh lantik 3 orang dalam setiap PTJ untuk rotate cross audit untuk setiap bahagian ke setiap PTJ dan sebagainya. So saya rasa jawablah kot Cik Azman.
Okey, terima kasih Cik Amirul. Memang banyak tanya soalan tapi memandangkan dah pukul 4 ni, kes hari ni pun Ni dah pukul 4 kan. Kes hari ni pun dah 232 Kelantan ni. Woi, berat. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, terima kasih Cik Azman. Ada lagi tak soalan sebelum kita tutup? Dan kalau ada sebarang masalah atau perlukan bantuan untuk bangunkan sistem pengurusan kualiti di PTJ, saya dengan Syazwani willing lah untuk masuk ke setiap PTJ untuk kita bantu bagi konsultasi. Sebab kalau boleh kita nak memang ada at least 3 orang lah setiap PTJ yang setiap bahagian berbeza-beza. Setiap skop kerja dia berbeza-beza kalau boleh. Sebab apa, ia akan mengelak macam tadi lah, konflik dan sebagainya. Kalau tak nanti sukar untuk kita buat, nanti kita akan jumpa dapatan yang salah, akan menimbulkan isu-isu yang tak relevan dan sebagainya. Itu kita tak nak. So kalau boleh kita ada setiap PTJ tu ada dia punya juru audit. Juru audit. Sebab pelaporan tu sangat penting. Pelaporan tu sangat penting. Sebab macam pengalaman kita baru ni ada pelaporan tak apa solid dan sebagainya. So kita cari-cari sebenarnya apa masalah sebenarnya yang berlaku kan. So itu perkara yang perlu kita tengokkan balik. So kalau tak ada urus dia, saya rasa kita boleh akhirilah kita punya ni. Saya mengucapkan selamat, terima kasih ke atas perhatian semua orang. Saya pun tak jangka seramai ni juga yang datang yang menghadiri hari ni punya pengongsian saya ni. Dan saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada semua dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.